Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah, Barakallah fi. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah. Masya Allah, hadirkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mustafa Bakar, Abdullah Azli Al-Fansuri, Masya Allah. Nubli Ahmad, Masya Allah. Jess Hasbullah Rano, Masya Allah. Asyahidi. So kita ada dua-dua malam ni. YouTube pun ada, Asyahidi. So di Facebook pun ada malam ni. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah, Masya Allah, Barakallah fi. Kita tengok hari ni kena tengok kepada tempat yang kecil sedikit. Puan Rosnah Lauman, Cikgu Rosnah Muda, Zikri Alif, Masya Allah, Syahsam, Syahidi, Ruqiyah Hayat, Masya Allah. Waalaikumsalam. Awam Muhsini, Masya Allah, Awam Muhsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Nubli Muhammad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, malam ni kita berada di muka surat Tasbih Siti Fatimah. Iaitu hadis muka surat 368, jilid ke-5, hadis ke-2387, kurungan 6, Tasbih Siti Fatimah. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin radhiyallahu anhu anna Fatimata atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi ma talqa fi yadiha min ar-raha. Wabalaghaha annahu ja'ahu raqiqun walamma tusadifhu fazakarat zalika li Aisyah radhiyallahu anha falamma ja'a akhbarat Aisyah faqala ja'ana wa qad akhazna مضاجعنا فذهبنا نقوم قال على مكانهما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني قال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما سبها ثلاثا وثلاثين وحمدا وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. Muttafaqun alaih. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, anaknya yang dikasihi oleh baginda, menemui Rasulullah dan mengadu kepada baginda mengenai kesan kisaran gandum yang berada pada tangan beliau. Ada kesan kisaran gandum yang ada pada tangan beliau. Buat kerja ni, orang kampung buat kerja, Masya Allah. Mengadu kepada baginda mengenai kesan kisaran gandum yang terdapat yang berada pada tangan beliau. Sayyidatuna Fatimah mendengar berita bahawa seorang hamba telah datang kepada Nabi. Tetapi Sayyidatuna Fatimah tidak menemui Rasulullah. Beliau memberitahu perkara ini kepada Sayyidatuna Aisyah. Apabila Rasulullah SAW pulang, Sayyidatuna Aisyah memberitahu
baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai keadaan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami sewaktu kami berada di hamparan tidur. Dekat aja rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rumah Sayyidina Ali. Kan? Nanti kita dah belajar bab masjid dulu. Nabi kata tutupkan semua pintu-pintu kecuali pintu Ali, dan tutupkan semua jendela-jendela yang menghadap ke rumah Nabi kecuali jendela Abu Bakar. Tapi ini kata-kata yang waktu yang berlainan lah. Pada tutup semua pintu-pintu yang menghala ke rumah, ke masjid, daripada rumah ke masjid, semua ditutup kecuali pintu rumah Rasulullah yang nak masuk ke masjid dan rumah Sayyidina Ali. Jadi Nabi datang daripada rumah masuk masjid dan pergi ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Dekat je. Semua Sayyidina Abu Bakar sebelah tu aja. Rumah Abu Bakar dekat saja. Sebenarnya dia benar buka Nabi daripada masjid, Nabi ketuk pintu aja, boleh bercakap dengan Sayyidina Abu Bakar. So dekat aja. Jadi Nabi pun sampailah ke rumah beliau. Rasulullah datang menemui kami sewaktu kami berada di hamparan nak tidur malam dah. Kami telah bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetaplah pada tempat dudukmu. Tak payah bangun, dia kata. Rasulullah datang menghampiri kami dan duduk di antara aku dan Sayyidatuna Fatimah, sehingga aku dapat merasai kesejukan kaki baginda pada perutku. Nabi SAW bersabda, adakah tidak aku memberitahu kamu berdua perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu minta, daripada khadim dan apa yang diminta oleh apa daripada kamu berdua, lebih baik daripada itu, boleh tak? Maka Nabi SAW, adakah aku tidak memberitahu kamu berdua perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Apabila kamu berada di tempat tidurmu, maka tasbihlah sebanyak Subhanallah 33 kali, bertahmidlah ini Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan bertakbirlah sebanyak 34 kali. Ianya lebih bagimu daripada seorang khadim. Mana kekuatan bacaan tasbih ni, bila kita baca sebelum tidur, bila kita buat adat tidur, dengan kita baca 3 kul, kul wallah, kul ain falak, kul a'udzu binnas, tu kita hembuskan pada badan kita dan kita tidur dalam sunnah Nabi SAW. Dan kita tidur dengan membaca doa, Allahumma bismika amutu ahya, Allahumma kini azabaka yauma tabathul ibadah, dengan niat nak bangun tahajud. Dan jangan lupa kita baca ayatul kursi sebanyak 3 kali. Satu jangan mengantuk pula. Saya beritahu macam ni. 1 untuk keselamatan diri kita, 2 untuk keluarga kita, dan 3 untuk kawasan kita, rumah kita, kampung kita dan sebagaimana kita isyarat. Dan jangan lupa kita baca tasbih Siti Fatimah, masyhur dengan nama tasbih Siti Fatimah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34 kali. Bila datang hamba Sayyidatuna Aisyah Fatimah nak ambil, Nabi kata tak, baca benda ni, yakin dengan apa yang Nabi beritahu, insya-Allah kita bangun pagi esok, kita akan rasa cerdas, kita akan rasa kuat badan kita, sebab kita telah diberi oleh Allah SWT seorang hamba. Hadis seterusnya 2388. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat ja'at Fatimatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam nas'aluhu khadiman faqala ala adulluki ala ma huwa khairu min khadim tusabbihina Allah wa salasan wa salasina wa tahmadina Allah wa salasan wa salasina wa tukabbirina Allah arba'an wa salasina inda kulli salatin wa inda manamika, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta seorang khadam. Saya terjemah khadam, sebenarnya khadim, tapi Melayu kan khadim, nak tertulis khadim tu tak perasan pula. Khadam tu semua tahu belaka. Kalau Arab plural dia khuddam. Okey.
Lalu baginda telah bersabda, maukah ayahanda menunjukkan kepadamu perkara yang lebih baik daripada seorang khadim? Kami bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir sebanyak 34 kali selepas setiap solat fardu, jangan lupa, dan juga ketika ingin tidur. Apabila kita nak tidur, kita bacalah tasbih-tasbih sedemikian ini. Kita jangan terlupa, kita kena baca tasbih-tasbih ni untuk menguatkan kita. Okey. Antara kelebihan membaca zikir di atas ialah segala kesusahan dan kesedihan yang dialami pada waktu siang akan hilang melaluinya. Dia satu kekuatan rohani. Kita manusia ini, dia dikuatkan oleh dua kekuatan. Satu kekuatan rohani dan satu kekuatan jasmani. Satu kekuatan jasmani, satu kekuatan rohani. So, oleh kerana kita di dunia ini, kita perlu kepada jasmani, kita perlu makan. Itulah keperluan-keperluan kita. Melalui hadis Nabi beritahu 5 keperluan kita. Satu, makan minum. Satu lagi pakaian. Satu lagi kenderaan. 3, keempat tempat tinggal. Kelima pasangan. Pasangan isteri lah. So itu keperluan-keperluan kita, keperluan jasad kita. Tapi kita perlu ada satu keperluan, iaitu keperluan rohani. Itulah kita panggil dia spiritual. Kehebatan dan kekuatan rohani perlu dengan amalan-amalan infradi, dengan amalan-amalan yang kita lakukan untuk memberi kekuatan pada jisim kita. Jadi antaranya kelebihan ialah kesusahan dan kesedihan. Dan kita kena yakin, kita kena ihtisab pada janji-janji Allah. Dengan janji Allah lah bantuan Allah, maka insya-Allah Allah akan menjadikan kita rasa kuat. Kita akan rasa kuat. Memang kita akan rasa kuat. Kita rasa bangun tu kan, bangun tu segar, masya-Allah, dengan baca doa lagi dan sebagainya. Okey, seterusnya hadis kedua, doa waktu pagi dan petang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana, hadis 2389, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Wa iza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Nabi berada pada waktu pagi, maka Nabi akan membaca kalimah-kalimah ini. Baca doa lah, doa pagi petang. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan bantuanmu kami berada pada waktu pagi, dan dengan bantuanmu kami berada pada waktu petang. Dengan namamu kami hidup dan kami mati, dan kepadamu lah kami akan kembali. Kehidupan kita akan kembali satu hari nanti berjumpa dengan Allah. Dan apabila waktu petang, maka baca doa ni pula tukar. Allahumma bika asbahna, tukar jadi amsayna, wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ini kekuatan-kekuatan, kerohanian yang perlu kita bina, yang perlu kita ada dalam diri kita, yang perlu kita ada dalam diri kita untuk menghadapi khususnya orang-orang beriman nanti. Nabi kata dekat hari kiamat nanti, Allahu Akbar, dekat dengan hari kiamat nanti, Nabi beritahu tentang kedahsyatan kiamat. Satu hari daripada amal daripada satu orang sahabat yang nama Amar ibnu terlupa lah sahabat tu. Dia kata satu ketika Nabi SAW telah khutbah pada kami lepas subuh.
Nabi duduk atas, Nabi duduk atas, Nabi duduk atas mimbar. Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah. Nabi bagi nasihat tentang hari kiamat. Lepas subuh kami duduk, dia kata. Lepas sembahyang subuh kami duduk. Nabi berhenti dekat Zuhur. Lama. Berapa jam tu Nabi cerita tentang hari kiamat. Berapa jam dia kata Abdullah, kata Ammar tadi, dia kata Ammar tadi kata Allahu Akbar. Siapa yang ingat, dia ingatlah apa yang Nabi beritahu. Nabi berkhutbah, Nabi ceritalah. Nabi bila berkhutbah atas mimbar selalu Nabi bayan. Lepas subuh Nabi bayan sampai dekat sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Zuhur, Nabi naik atas mimbar lagi. Ajib. Nabi bayan lagi, Nabi sambung lagi kisah-kisah sampai asar. Lepas sembahyang asar, Nabi naik atas mimbar lagi sampai hampir maghrib. Lama mana tu tak tahu tu. Nabi satu hari tu sahabat-sahabat duduk dengan bayan daripada subuh sampai maghrib. Daripada subuh sampai maghrib. Okeylah, daripada subuh nak pergi ke Zuhur 6 jam. Daripada Zuhur nak pergi ke Asar 3 jam. Daripada Asar nak pergi ke maghrib 3 jam. So lebih kurang 12 jam Nabi bayan. 12 jam ni kalau kita buat doa sejam setengah je lah. Okey, ni relax ni. Satu hari suntuk tu Nabi buat 3 slot. Nabi cerita tentang hari kiamat. Kerohanian yang perlu ada dalam diri kita. Doa yang dipohon oleh Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW, daripada Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni pun minta doa daripada Nabi supaya bagi dia doa. Dengan doa ni, doa ni ialah kekuatan. Doa mukhul ibadah, doa ni sebagai kekuatan kekuatan spiritual kita. Hadis ke 2390-9. Wan Abi Bakar radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah murni bi syai'in aqulu iza asbahtu wa iza amsaytu. Qala Allahumma alimal ghaibi wasyhadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai' rabb kulli syai' wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan syirkihi wa qulhu iza asbahta iza amsayta wa iza akhazta mazja'aka. Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud wa Darimi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa berkata, ya Rasulullah, perintahkanlah aku. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, perintahkanlah aku. Perintahkanlah pada diriku untuk membaca satu doa pada waktu pagi dan pada waktu petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucaplah doa ini. Ya Allah, Allahumma alimal ghaib wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulla syai' wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Ya Allah, Zat yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang nyata. Sedangkan bagi Allah tak ada benda tersembunyi. Sebab apa tersembunyi? Tersembunyi itu sebab sudut daripada sudut pandangan kita. Itu sebab tu dia tersembunyi. Dari sudut pandangan kita dia tersembunyi. Oh, Masya Allah, debak. Dari Sarawak, debak. Ustaz pernah sampai sini kurus. Ya, insya-Allah nak pergi Sarawak ni pula ni. 3 hari ni. Sabtu, Ahad, Isnin ni nak ke Sarawak. Insya-Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya Allah, perintahlah kepada diriku. Nabi pun baca, Ya Allah, Zat yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang nyata. Bagi Allah, Allah tahu belaka hak sembunyi ke hak nyata. Sebab yang sembunyi itu dari sudut kita, dari sudut Allah, dia tak sembunyi langsung pun. Zat yang mencipta langit dan bumi, Rabb setiap sesuatu, dan yang maha memiliki. Aku bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Engkau. Aku bersaksi tiada yang layak disembah melainkan Engkau. Aku berlindung denganmu daripada keburukan diriku, keburukan syaitan dan syirik. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan diri kita. Kita ni banyak sifat-sifat yang buruk, banyak perkara-perkara yang tak elok. Nak tahu elok tak elok, bila waktu kita tersempit. Apa keadaan kita pada masa itu, macam mana percakapan kita, macam mana perbuatan kita dan perwatakan kita, adakah kita dapat konsisten atau tidak, ataupun kita mengeluarkan sesuatu yang perkara tak sepatutnya kita keluarkan. Sebab itu kita perlu latih. Kita perlulah latih diri kita supaya bercakap benda yang baik. Man amana billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw falyasmut. Nabi kata, orang siapa beriman pada Allah dan pada hari kiamat, hendaklah dia bercakap sesuatu yang baik. Dan kalau dia tak mampu lagi nak bercakap baik, lebih baik dia duduk diam. Rasulullah bersabda, bacalah doa ini pada waktu pagi dan petang. Bacalah doa ini juga ketika berada di tempat tidurmu. Bila kita berada di tempat tidur kita, juga kita baca doa yang sedemikian. Okey, hadis seterusnya 2391/10, doa untuk menghindarkan diri daripada musibah. Doa yang menghindarkan diri kita daripada musibah-musibah. Wa an Aban bin Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu abi yaqulu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yawmin wa masa'in kulli laylin bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim salasa marrat wa fayadurruhu syai' fakana abanu qad asabahu tarafu falij faja'ala ar-rajulu yanzuru ilayhi faqala lahu aban ma tanzuru ilayya ama inna hadisaka ma haddastuka walakinni lam aqulhu biyawma izin liyamdiyallahu alayya qadrahu. Rawahu Tirmizi wa Ibn Majah wa Abu Daud. Wa fi riwayatin lam tusibuhu faja'atu bala'in hatta tusbiha wa man qalaha hina yusbiha lam tusibuhu faja'atu bala'in hatta yumsiya. Okey, Sayyidina Hadrat Aban bin Utsman. Hadrat Aban bin Utsman berkata, aku mendengar ayahku Sayyidina Utsman bin Affan. Aban nama dia, Aban. Cantik namanya, Aban. Anak kepada Sayyidina Utsman. Utsman bin Affan. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca doa ini pada waktu pagi dan pada waktu petang, tidak ada perkara yang akan memberi mudarat kepada dirinya. Tak ada satu benda pun yang boleh memudaratkannya. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah yang tiada sesuatu di bumi dan di langit boleh memberi kemudaratan, bersama menyebut namanya. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadrat Aban rahmatullah alaih berkata, terkena penyakit lumpuh. Dia kena lumpuh. Seorang telah melihat kepadanya. Beliau berkata, mengapa kamu melihat kepadaku? Sesungguhnya hadis ini memang benar seperti yang aku riwayatkan. Tetapi pada hari aku terkena penyakit ini,
maka aku tidak membacanya supaya takdir yang ditetapkan itu berlaku. So kita berusaha untuk melakukannya. Jadi satu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu juga satu doa yang dibaca supaya kita tak kena penyakit lumpuh. Tapi Tuan Guru tu kata kena juga. Dia kata Tuan Guru beritahu kami, dia kata pada hari yang aku nak kena, aku dilupakan daripada membaca qadarallahu masya-Allah. Di situ Allah nak uji keredaan kita. Macam mana kita redha tak dengan apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. So Allah bagi kita ikhtiar. Allah bagi kita ikhtiar sepenuh-penuhnya. Allah bagi kita protection. Kita ada protection ni. So di segi jasmani pun kita ada, di segi rohani pun kita ada. Di segi jasmani pun kita ada, di segi rohani pun kita ada. So Masya Allah, kita menghadapi keadaan situasi sekarang, so kita perlu ada amalan-amalan. Kita panggil dia kita panggil dia apa dia tu, vaksin ilahi. Kita panggil dia vaksin ilahi. Di samping kita jaga vaksin zahiri, vaksin ilahi, vaksin ilahi yang diberitahu oleh Nabi SAW. So kita kena bacalah doa-doa ni, yang mana bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Yang mana siapa membaca doa ni, dia tidak akan tidak ada perkara yang akan memudaratkan kepada dirinya, kecuali apa? Kecuali baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kecuali kita terlupa dan Allah dah tetapkan untuk diri kita, maka kita tak akan terlepas daripada itu. So kita redaklah dengan qada dan ketentuan Allah. Dia ada 2, satu vaksin ilahi. So kita kena buat juga. Vaksin jasmani kita perlu buat juga. Jadi kita perlu buat. Khuzu hizrakum, Nabi kata. Protection tu penting. Khuzu hizrakum. Allah Ta'ala turunkan ayat sewaktu Nabi berada di Uhud. So sewaktu Nabi berada di Uhud, Nabi ada protection dia tu. Sahabat-sahabat yang membantu Nabi untuk menolong Nabi. Sayyidina Talha radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Dujanah, kan tuan-tuan tengok Abu Dujanah, dia membantu Nabi SAW. Dan ada satu orang kufar, Said Utbah ni, dia telah baling batu kat Nabi semasa dalam kekelangkabutan, kekalahan tadi. Dia telah baling satu batu, Utbah ni, kepada mulut Nabi, sehingga 2 batang gigi Nabi telah patah dan bibir bawah Nabi telah luka. Bibir bawah Nabi telah luka. Allahu Akbar. Satu orang sahabat, nama apa dah tadi, lupa dah, hadis ni bawa baca tadi. Dia telah menjilat atau dia telah menghisap darah yang keluar daripada Nabi. Nabi kata, Talha, Sayyidina Talha radhiyallahu anhu. Dia kata, Talha, Nabi kata, jika darahku bercampur dengan darahmu, maka kamu akan diselamatkan daripada neraka. Kamu tidak akan dimasukkan dalam sahabat-sahabat. Jadi khuzu hizrakum. Nabi itu, tuan-tuan tahu tak, khuzu hizrakum ni, Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk kita protection, untuk kita protect lah, untuk kita menahankan diri kita, untuk kita menjaga diri kita, khususnya dalam keadaan sedemikian ini. Khususnya dalam keadaan sedemikian ini kan. Tapi kadang-kadang orang lah, dia kata sebab dia nak sabitkan apa, betul tu dia nak sabitkan daripada Quran, pula dia nak sabit daripada hadis. Tak ada. Kita dua-dua ada protect. Secara zahir kita perlu ada protect, so secara batin pun kita ada protect. Sebab tu Nabi menyediakan pada kita doa-doa waktu pagi, doa-doa waktu petang, doa-doa masnun. Ini sebenarnya satu kekuatan untuk protection. Dan di samping tu, Nabi pergi perang. Nabi tak pergi dengan apa tu? Nabi mesti pakai baju besi.
Nabi akan bila bertempur, Nabi memakai baju besi. Kenapa pakai baju besi? Untuk protection, untuk protect lah, untuk menahan daripada bahaya. Dan masa di Uhud, bila Allah Ta'ala turunkan ayatnya khuzu hizrakum, maka protect lah dengan sebaik-baik protect. Tuan-tuan tahu tak, Nabi SAW semasa di Uhud, Nabi SAW memakai dua lapis baju besi. Dua, dia tak boleh satu dos, dia kena dua dos. Saya jumpa dalil. Jadi dia ada dua dos, dia kena dua dos. Oh, itu ustaz, kenapa itu pakai baju besi, bukan vaksin dua dos, tapi adalah sebab apa dua dos tu? Ada makul lah. Benda tu ada makul. Jadi kalau orang kata macam tu, dia kata Ustaz Husnul terus dia nak sabitkan apa yang dia nak buat. Tak, kita berkata ittifaqi, perkara ni ittifaqi, bukan ittifaqi, ada dalil. Nabi pakai dua baju besi bila Allah turunkan ayat khuzu hizrakum. Alhamdulillah ada dua dos dah. Orang tak buat lagi tu, tak boleh, dia nak buat tak nak buat terpulang. Saya dah 2 dos dah. Pada akhir bulan Julai 2 dos dah. Alhamdulillah dah selesai dah. So kita protection, kita tak yakin dengan benda tu, kita protect je. Dan kita letakkan apa-apa sahaja yang kita nak buat, kita tengok perintah Allah. Apa perintah Allah pada kita? Ada tak dalam sunnah Nabi SAW? Ada tak dalam diri kita? Ada tak dalam diri kita? So Nabi dia pakai di Uhud, Nabi pakai dalam riwayat, Nabi pakai dua baju besi tu. Sebab Allah turunkan ayat khudhu hizrakum, dua baju besi Nabi pakai. Dan bila Utaibah ni baling, bila kekelang kabutan dalam tu, dia telah baling, patah gigi Nabi. Talha datang menghisap darah yang keluar daripada Nabi, dan mulut Nabi pecah. Dan masa tu Nabi lari, orang ni ada satu orang tu, nama dia Ammar. Nama dia Ammar bin Suhaib Zuhri. Ammar bin Suhaib Zuhri, kafir ni. Laknat ni. Dia telah buat dua lubang. Dia buat perangkat dengan lubang. Dia letak kayu ranting yang nipis, lepas tu dia letak apa-apa, dia tutup, dia tak nampak. So bila Nabi lari, bila Nabi dah kena baling, Nabi nak beredar daripada situ, so Nabi terpijak lubang, Nabi jatuh dalam lubang tadi. Bila Nabi jatuh dalam lubang, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pegang tangan Nabi SAW, pegang tangan Nabi SAW, nak tarik Nabi. Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, Sayyidina Talha radhiyallahu anhu turun dalam lubang tadi. Dia kata, Ya Rasulullah, untuk naik daripada lubang tu, dia telah letakkan badan dia untuk Nabi pijak badannya untuk naik. Sedangkan pada masa itu Nabi memakai dua. Nabi memakai. Jadi kalau pakai dua tu tak selamat lah. Kalau pakai dua tu, misalnya pakai dua tu, Nabi yang pakai dua tu, Nabi kena jaga tahan. Itu Allah Ta'ala punya kerja dia. So kalau dua dos pun nak kena, nak macam mana, tapi protection lah. Bagi saya ada dalil. Tuan-tuan ada dalil, tak ada dalil, tak tahu lah. Saya baca hadis tadi, khuzu hizrakum, ayat tu turun, khuzu hizrakum. Ramli Syarif, belajar ilmu kebal boleh ke tak? Ilmu kebal tak payah belajar apa-apa, nak belajar ilmu kebal. Belajar ilmu pedang tu kena belajar. Belajar ilmu peperangan tu boleh. Ilmu kebal pun mati juga. So kita tak perlu belajar ilmu kebal. Ilmu kebal ni kalau benda-benda yang bersalahan dengan perintah, benda-benda yang kita tengok satu benda tadi, adakah dia bersalahan dengan syariat? Kalau tak bersalah dengan syariat, jalanlah. Kalau bersalah dengan syariat, tak payah. Kebar tak kebar pun tak payah. Okey, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dialah yang berkuasa
Tiada Tuhan melainkannya jua, tiada sekutu baginya, hanya miliknya lah. Amsayna, Nabi baca doa tadi. Dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan tiada sekutu baginya, hanya milik Allah, hanya milik Allah. Lepas tu Nabi baca amsayna wa amsa mulku lillahi alhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hazihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hazihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa min su'il kibr awil kufr. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa inna lillahi pula tu? Syahrin, tak apa. Kalau siapa tak nak, dia tak nak itu, tak kisah, tak jadi masalah. So kita ada dalil untuk sabitkan. Saya untuk dalil saya je lah. Saya ada, saya duk cari juga kenapa kena jadi macam ni. So saya tengok ada hadis dan benda tu tak bersalah, dan ada ayat yang menyatakan demikian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dia berkuasa atas sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini dan kebaikan apa yang berada di dalamnya. Aku berlindung denganmu daripada keburukan dengan apa yang berada di dalamnya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dengan sifat malas dan keburukan disebabkan tua atau kufur. Sifat malas pun juga Nabi berlindung dengan sifat malas. Dengan sifat malas juga Nabi berlindung dengan sifat-sifat malas tadi. Jadi malas ni macam mana? Okey, tak ada, saya faham, tak ada masalah. Okey, jadi sifat malas, kita kena berlindung daripada sifat malas. Nak malas ni, dia datangkan rajin, habislah malas. Tak ada lah rajin, habis datang malas, datang rajin, habislah malas. Wa min suril kibari wal kibr rabbi min su'il kibari wal kibri min su'il kibari wal kibri rabbi a'udzubika min azabin nar wa azafil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu, dalam riwayat yang lain, daripada keburukan tua dan kibr, daripada kibari, daripada keburukan tua yang menyusahkanlah, dan daripada kufur, daripada tua dan kufur. Berlindung daripada azabmu, berlindung daripadamu denganmu daripada azab neraka dan azab kubur. Apabila Rasulullah SAW berada pada waktu pagi, baginda akan membaca doa ini juga, tetapi lafaznya asbahna wa asbaha mulku lillah. Mengikut riwayat Imam Tirmizi, tiada lafaz min su'il kufr. Tak ada, dia setakat min su'il kufr, tak ada. Iaitu min su'il kibari, min su'il kibari wal kibri, tak ada. Okey. Allahu Akbar. Hadis seterusnya 2393, hadis 2393. Wa an ba'di banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuha fa yaqulu quli hina tusbihina subhanallah wa bihamdihi la haula wa la quwwata illa billah ma sya'allahu kan lam yasha' lam yakum a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata li kulli syai'in ilma wa innahu man qala laha hina yusbiha hufiza hatta yumsiya wa man qalaha hina yumsi hufiza hatta yusbiha. Rawahu Abu Daud. Seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepadanya doa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bacalah pada waktu pagi subhanallahi wa bihamdihi
wala quwwata illa billah, ma sya'allahu kan, lam yasha' lam yakum, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya Allah, aku bertasbih kepadamu sambil memujimu. Tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Apa yang dikendakinya akan berlaku, dan apa yang tidak dikendakinya tidak akan berlaku. Lam yasha' lam yakum, masya Allahu kan. Aku meyakini bahawa Allah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu, dan bahawa Allah lah yang meliputi pengetahuannya pada setiap sesuatu. Yakin kita, betul-betul yakin kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa membaca doa ini pada waktu pagi akan dipelihara hingga ke petang. Dan barang siapa membaca doa ini pada waktu petang akan dipelihara hingga ke pagi. Jadi sebab itu saya dah beritahu tuan-tuan, benda-benda ni, fadilat ni, ialah kita baca bukan sebab nak dapat fadilat. Kita baca sebab kita nak yakin pada janji. Dua perkara. Sama Ramadana imanan wahtisaba. Satu, kita buat perintah hak wajib tadi, atau kita buat perintah hak sunat. Iman. Man sama Ramadan. Sama Ramadan tu mewakili amalan wajib. Qama Ramadan tu berdiri terawih malam mewakili amalan sunat. Mana saja amalan wajib maupun amalan sunat, mana sahaja amalan wajib dan amalan sunnah. So, man sama Ramadana imanan wahtisab. Ramadana imanan wahtisab. Dengan iman dan ihtisab. Apa maksud iman? Ialah kita yakin pada perintah. Kita yakin pada perintah. Kita buat bukan sebab rutin. Kita buat bukan sebab nak dapat sesuatu. Kita buat sebab itu dah rutin. Menjadi rutin. Bulan puasa kena puasa. Dah jadi rutin dah. So kita ada, kita buat bukan sebab rutin. Kita buat kerana dia perintah Allah. Pertama, iman. Kedua, ialah kita buat dengan kita meyakini pada janji. Kita nak yakin pada janji. Janji Allah pada amal. Maka dengan kita melakukan amal, dengan ini Allah Ta'ala akan sempurnakan janji. Untuk yakin pada janji, kita kena hadirkan, istihdarkan fadail tadi. Kenapa kita perlu istihdarkan fadail? Kenapa? Kerana kita nak yakin pada apa yang dijanjikan oleh Allah. Bila kita hadirkan benda tu, maka kita akan meyakini. Sebab apa orang yakin benda tak masuk akal? Sebab hari-hari duk sebut, sebab hari-hari duk cakap, sebab hari-hari duk torture, sebab hari-hari duk ulang, sehingga benda tu masuk dalam hati. Kenapa kita tak ulangkan perkataan-perkataan Nabi, fadail yang Nabi telah ceritakan untuk melakukan kekuatan di dalam diri kita? Allahu Akbar. Dapat, tapi tak banyak lah. Itu penting. Sebab tu attention, commitment dan attention. Sebab tu dia panggil tawajuh. Sembahyang, nak sembahyang, kita tawajuh tak? Nak sembahyang, kita tawajuh kan? Kita niatlah usalli fardu isya arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. So bila kita attention dulu. So kita datangkan niat, kita bawakan niat kita, dan kita bawa fadail. So penting seketika. Tapi bila amalan ni dia telah menjadi amalan darah daging kita, maka benda tu automatically lah dia akan datang. Automatically dia akan datang. Sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW di zaman Sayyidina Osman, sahabat duduk tengah jual beli. Sayyidina Osman dia pergi buat tazkirah,
dia ada satu khusus tempat tazkirah dekat bazar tu. Dia akan naik hari-hari tertentu, dia akan datang untuk menceritakan tentang macam mana wuduk. Man tawadda'a, man tawadda'a, man tawadda'a, hadhihi al-wudu' man tawadda'a kan nahwi, man tawadda'a kan nahwi, kan nahwi wudu'in, ka nahwi wudu'ir rasul. Ini wuduk aku ni macam wuduk Rasul. Pada siapa yang berwuduk kerana Allah. Macam tu. So kita kena hadirkan. Dari sebab tu kesan dia ada tapi tak banyak. So kita kena hadirkan. Tapi bila kita dah biasa, benda tu akan datang dengan cepat dan mudah lah. Sebab benda tu kita dah tahu. Ada mungkin peringkat awal, peringkat pertama kita rasa susah, su'ub dan sebagainya. Tapi bila kita dah buat, kita dah lalui, bila kita dah jadikan benda tu jadi darah daging kita, maka dia akan jadi mudah. Amalan tu biar dia sebati dengan kehidupan kita. Doa tu biar dia sebati dengan kehidupan kita. Allahu Akbar. Orang siapa membacanya? Okey, maksud hadis ini ialah siapa yang membaca doa ini pada waktu subuh, mana-mana sahaja amalan kebaikan yang biasa dilakukannya itu, tetapi tidak dapat dilakukan kerana sesuatu sebab, maka dia tetap akan mendapat ganjaran bagi amalan tersebut. Allah, pemurahnya Allah. Mungkin kita tak dapat nak buat, kita dalam safar ke, ataupun kita uzur dan sakit, kita tidak dapat melakukan amalan itu. Kan kita dah belajar dulu. Satu orang sahabat, orang jumpa dia semasa dia sakit, dia pun menangis. Dia kata, kenapa menangis? Dia kata, aku menangis bukan aku sebab aku takut nak mati, tapi aku menangis, aku rasa ralat sikit. Kenapa? Kalaulah Allah datangkan penyakit ini pada aku muda, maka aku akan dapat pahala banyak. Tapi dia datang semasa usiaku tua, aku tak dapat buat amal banyak. Dulu masa muda aku buat 300 kali, 300 rakaat sehari. Dan masa aku di akhir hayat, aku buat 150. So aku dapat pencen 150. Kenapa dia tak mari masa muda tu boleh pencen 300? Jadi sebab keuzuran tadi, atas dasar keuzuran tadi. Allah Akbar. Maha pemurahnya Allah. Dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu kita meyakini janji. Janji Allah pada amal. Jadi sewaktu kita melakukan amal, kita menghadirkan janji. Di mana kita akan dapat janji, maka kita akan dapat janji itu di dalam fadail. Sebab tu ilmu masail satu ilmu fadail. Ilmu fadail ni penting sebab kita nak bawa perkara ini sewaktu melakukan amalan. Jadi ada orang kata buat nak dapat pahala tak ikhlas. So fakta tu tak tepat. Buat mesti kena tahu pahala sebab nak yakin pada janji. Dengan ini hasilnya ihtisab, maka dengan ihtisab ni amalan kita ditambahkan, digandakan. Begitu. Ini saya selalu cerita berulang-ulang kali. Sound agak slow. Okey, sound agak slow pula dah. Okey. Boleh? Masya-Allah. Jadi Maulana Muhammad Zaki Yaakob. Alhamdulillah Ustaz Zaki Muhammad Zaki. Ustaz Zaki lama tak dengar, sibuk dia. Masya-Allah, tak apa Ustaz. Jangan lupa daurah Ustaz. Jangan lupa daurah Ustaz Zaki. Tapi daurah kita pada malam esok kita pindah sedikit sebab saya nak ke Sarawak. Ada urusan sedikit lah di Sarawak 3 hari, 28, 29, 30. So ada urusan di situ. Dan tuan-tuan, sepatutnya kita buat Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi kita awalkan sedikit, iaitu pada hari Khamis malam, hari Jumaat pagi dan hari Jumaat malam.
Dan selepas tu Sabtu saya tak ada, Ahad saya tak ada, Isnin saya tak ada. So kita sambung episod keempat, part 4 di hari Selasa selepas Isyak. Macam ni lah waktu ni lah. So kita fleksibelkan sikit. Betul lah kita ada jadual, tapi oleh kerana macam-macam, so kita fleksibelkan sikit lah. So kita fleksibelkan sedikit supaya apa? Supaya apa? Mungkin ada urusan dan sebagainya. Gitu. Untuk memudahkan lah, insyaAllah, untuk meneruskan. Okey, dalam Mu'allimut Tanzil, satu tafsir Al-Quran, iaitu dalam Mu'allimut Tanzil, disebut oleh Hadrat Nafi' bin Azra' bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, adakah di dalam Al-Quran terdapat penerangan solat 5 waktu? Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, ada. Apa tak adanya? Aqimus salah wa atuz zakah. Beliau membaca ayat di atas dan berkata, ayat ini menghimpunkan penerangan mengenai solat 5 waktu dan waktu-waktunya sekali. Tarafayin nahar wa zulufan minal lail. Mungkin satu bab lain di sini, tapi dimasukkan. Khair, tak apa. Jadi untuk menyelamatkan seorang itu daripada godaan syaitan. So kita nak selamatkan diri kita daripada godaan syaitan, godaan syaitan. Wa an Abi Ayyash radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man qala iza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana lahu adlu raqabatin min waladil Ismail, kutiba lahu 10 hasanat wa hashru hasanat wa hutta anhu 10 sayyiat wa rufi'a lahu 10 darajat, kana fi hizri min asyaitan hatta yumsiya, wa in qalaha iza amsa kana lahu misla zalika hatta yusbiha. Fara'a ar-rajulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yara naim, qala ya Rasulullah inna Aba Ayyasin tuhaddisu anka bikaza wa kaza, qala sadaka Abu Ayyas, rawahu Abu Daud wa Ibn Majah. Sayyidina Abu Ayyash radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa di bawah, maka dia akan mendapat pahala memerdekakan seorang hamba daripada keturunan Ismail, Sayyidina Ismail. Ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kejahatan dan keburukan, dan ditinggikannya 10 darjat. Dia akan berada dalam penjagaan daripada syaitan sehingga waktu petang. Jika dia membaca pada waktu petang, maka dia akan mendapat pahala dan sama seperti waktu pagi. Seorang lelaki melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya dan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Ayyash meriwayatkan daripada Tuhan hadis mengenai kelebihan sekian-sekian. Baginda bersabda, Abu Ayyash berkata benar. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibn Majah. Doa itu ialah apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benda-benda yang kita dah baca harian. Sound tak berapa dengar. Kenapa pula tak berapa dengar sound? Okey, sound okey, clear. Imam Yusuf. Imam Yusuf. Sound tak berapa dengar hari ni. So dengar clear tak? Dengar clear tak tuan-tuan? Clear tak saya punya sound hari ni? Clear ke tak? Atau tak berapa dengar, tak berapa clear? Okey. Ada mengatakan sound tak berapa clear. Hari ni satu komputer rosak. Tinggal satu komputer saja. Sound dah clear Ustaz? Okey. Dengar. Okey. Baik. Jadi ni doa sebenarnya benda perkara-perkara ni yang kita dah buat harian. Cuma kita compare kalau sikit.
kita susun. Begitu. Benda yang, sebab tu kita tak nak dia jadi rutin. So kita susun. Kita hadirkan benda ni, kita susun benda ni. Dan kita hadirkan fadilat ini. So kadang-kadang satu doa tu dia macam-macam fadilat. So kita hadirkan. Itu penting sebab ini dia nak mengajar kita tawajuh. Sebab kita nak buat satu-satu benda dengan tawajuh, memberi penumpuan. Benda dunia kita boleh tawajuh. Bila tengok bola kita boleh tawajuh. Bila tengok apa sahaja benda kita boleh tawajuh. Tapi kenapa tidak dengan amalan akhirat? Kita tidak dapat memberi tumpuan dan tawajuh sewaktu kita pelaksanaan di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Begitu. Jadi sebab itulah kita kena tawajuh. Kita kena betul-betul. Kita kena betul-betul. Doa ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Simple je. Membaca doa memerdekakan seorang daripada keturunan Ba'ath. So kita baca doa ni, kita hadirkan seperti kita memerdekakan seorang hamba daripada waladul Ismail, dan menjadi tulis 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, ditinggikan darjat 10 darjat. Dia tidak akan berada, dan dia akan berada dalam penjagaan daripada syaitan. So kita perlu hadir. Itu kita dipanggil istihdar tu, menghadirkan sesuatu, menghadirkan apa yang dijanjikan oleh Allah pada kita semua. Allahuakbar. So kita berhenti di situ dah dulu malam ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya minta maaf iaitu kita terpaksa awalkan kita punya daurah. So daurah kita di jilid ke-6 masih lagi di dalam bab jual beli. Masih lagi di dalam bab jual beli. Doalah supaya kilang ni dia dapat cepat sikit. Dia baru buka 40% baru untuk kita cetak jilid 7 dan jilid 8. So nak tunggu cetak je lah. So saya dah hantar dah untuk ISBN, dapat ISBN. So dia akan mulakan sikit-sikit lah dalam dia. Jadi benda-benda tu kita akan dapat lah, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Semoga Allah SWT mudahkan kita. Allah, kita berjumpa di malam esok. InsyaAllah kita berjumpa di malam esok. Di YouTube, okey. Di YouTube, okey. Di YouTube, okey. Kita berjumpa di malam esok, insyaAllah. Kita dalam daurah jilid ke-6. Jadi untuk itu, tuan-tuan, bila nak mengikuti daurah, so kita ada komitmen. Tuan-tuan kena daftarlah sedikit. Tuan-tuan buat pendaftaran dan tuan-tuan boleh sertai daurah. Allahuakbar. InsyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aqul qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arham ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana ولا تزهب طلبنا إلى شيء شرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم ya Allah. Dan jangan lupa ya Allah, dan juga untuk dan kami bacaan la ilaha illallah sebanyak bacaan yang dibaca oleh Umi Fakariah dan dengan adik-beradik sebelah lelakinya. Dan ya Allah, bacaan 70,000 untuk Asy'ari binti Hasan, dan juga untuk adiknya arwah almarhum Asy'ari binti Hasan, dan juga Nur Laila binti Hasan. Ya Allah, dihadiahkan 70,000 la ilaha illallah ini sebagai pelindung dan sebagai pelindung di akhirat, dan lindungilahnya daripada azabmu dan menyelamatkannya daripada azabmu ya Allah, dan tetapkanlah rohnya bersama dengan orang-orang yang beriman kedua-duanya, Asy'ari bin Hasan dan Nur Laila binti Hasan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Okey, yang chicken tu
yang mana, maaf Maulana, saya mengganggu Maulana. Semasa pengajian sekarang saya Muhammad Hafizul Muhammad, anak murid kepada anak murid dari kota Singapura. Saya dapat kitab lambat. Ini. Jadi begini, hubungi admin 011055500729. Itu admin, dan beritahu pada dia macam mana sebelum kitab tu sampai. So kita akan ada cara lah untuk tuan boleh bila belajar boleh melihat kepadanya. InsyaAllah kita ada cara. So minta dengan admin, tu hubungi admin. Wallahualam.